يا جمل يا جمل يا جمل يا جمال يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال يا جمل يا جمل يا جمل يا جمال يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال يا جمل يا جمال يا جمل يا جمال يا جمل يا جمل يا جمال يا جمل يا جمل يا جمل يا جمل يا جمل يا جمل سيدنا النبي يا جمل ولا ظل له بل كان نورا يا جمل تنال الشمس منه والبدورا يا جمل ولم يكن الهدى لولا ظهورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وحققنا بالتقوى والاستقامة InsyaAllah hari ini kita akan sambung bacaan kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul sallallahu alaihi wasallam pada bab doa-doa dan zikir yang Nabi baca pada waktu tertentu. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم وبعلوم مشايخنا وعلومكم وقراء شرحه في الدارين آمين يا رب العالمين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الجبانة يقول السلام عليكم أيتها الأرواح الفانية والأبدان البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بالله مؤمنة اللهم أدخل عليهم روحا منك وسلاما منا. Ada Nabi SAW apabila masuk ke dalam kubur, jabbanah itu kubur, Nabi akan membaca Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu, ayyatuhal arwahul faniyah, wahai roh yang badannya hancur, wal abdanul baliyah, dan badan-badan yang hancur, wal idhamun nakhirah, dan tulang belang yang berselerakan, allati kharajat minad dunya wa hiya billahi mu'minah, yang keluar daripada dunia dalam keadaan ianya beriman. Allahumma adkhil alaihim rauham minka wa salaman minna. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkanlah kepada mereka itu rauhan, keluasan, minka, daripadamu, wa salaman minna, dan juga salam daripada kami. Qauluhu al-arwahu al-faniyah ay al-faniyatu ajsaduha.
Maksudnya arwah faniyah, yakni al-faniyatu ajsaduha, yang hancur jasad. Sebab apa dimaksudkan dengan sebegitu rupa oleh musannif kita? Kerana ruh ini termasuk dalam 8 perkara yang tidak akan hancur buat selama-lamanya. Perkara yang bakok tetapi tidak ada qidam. Bakoknya bakok yang bergantung dengan Allah Ta'ala. Terjadi dengan sesuatu perkara yang penyebab dia. Warrauhu as-sa'ah. Masuk rauh as-sa'ah, keluasan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza marra bil maqabir. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila lalu di kubur-kubur, qala Nabi akan sebut, assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal mu'minat. Salam sejahtera ke atas kamu ahli-ahli negeri, orang mukmin dan mukminat. Wal muslimina wal muslimat, orang Islam dan orang Islam lelaki dan perempuan. Was salihina was salihat, orang baik lelaki dan orang baik perempuan. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami ini dengan izin Allah Ta'ala akan mengikuti jejak langkah, yakni akan wafat juga. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila faragha min dafnil mayyit. Sekejap dah. Baik. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada tanam mayat, waqafa alaihi, Nabi akan berdiri di atasnya. Berdiri di atas mana ni? Di atas kubur, di tepi kubur lah, berdiri di sebelah kubur. Lalu Nabi sebut, istaghfiru li akhikum. Minta ampunlah pada saudara kamu di dalam Islam. Wasalu lahu tasbit. Mintakanlah baginya at-tasbit. Supaya diperkukuhkan lidah untuk menjawab soalan daripada malaikat. Fa innahu al-ana yus'al. Sesungguhnya dia sekarang sedang disoal oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dan dia juga berhajat kepada doa kamu dan juga istighfar. Jadi itu antara perkara yang sunat kita buat. Berdiri di atas kubur dan meminta supaya Allah Ta'ala memperkukuhkan akidah dia, memberi kemudahan kepada lidah dia untuk menjawab soalan daripada Munkar dan Nakir. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza syayya'a janazah ala karbuh. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengiringi satu jenazah, ala karbuh, tinggi kebimbangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqallal kalam, tinggi bimbang dan sedih, dan mengurangkan percakapan. Wa aktsar hadits nafsi, dan memperbanyakkan perbicaraan dalam diri, bertafakur pada hal mati. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yanha an-nisaa 'an ittiba'il janaiz. Dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perempuan-perempuan mengiringi jenazah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, tapi larangan itu adalah larangan makruh, bukan larangan yang haram. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza azza, apabila mengucap takziah, qala, Nabi akan sebut, yarhamhu Allah wa yu'jirukum. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati dia, wa yu'jirukum, dan memberi pahala kepada kamu. Orang Melayu kita ni ucap takziah deh. Ucapan takziah ni apa maksud takziah? Takziah ni ialah kita menyuruh sabar kepada orang-orang yang terkena dengan musibah. Kita kata sabar deh, tu ucapan takziah. Tapi orang Melayu kita ni sebut takziah. Tak apalah, tak ada masalah. Antara caranya Nabi SAW mengucap takziah dengan sebut yarhamuhullah wa yu'jirukum. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza hanna'a qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengucap tahniah, Nabi sebut,
Barakallahu lakum wa baraka alaikum. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati kamu. Wa baraka alaikum, dan menurunkan berkat kepada kamu. Ini apa cara mengucap tahniah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala maridin ya'uduhu qala la ba'sa tahurun insyaallah ta'ala. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk kepada pesakit yang Nabi ziarah, Nabi akan sebut la ba's tahurun insyaallah ta'ala. Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa jangan risau. Tahurun insyaallah ta'ala. Penyakit kamu ini akan menjadi pembersih bagi kamu daripada dosa-dosa kamu, insyaallah ta'ala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bi sadaqatihim qala Allahumma salli ala ali fulan. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kaum mendatangi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sadaqatihim, maksudnya satu kaum, satu kelompok nak bayar sedekah, biar Nabi, sebab Nabi ketua negara, mari suruh kepada Nabi, Nabi akan sebut Allahumma salli ala ali fulan. Maksudnya di sini, ya Allah ya Tuhanku, berselawat ke atas keluarga fulan lah, keluarga si fulan. Tapi maksud sebenarnya ialah, ya Allah ya Tuhanku, moga-moga dengan sebab dibayar zakat ini jadi bersih kepada harta-harta mereka. Jadi apa hukum berselawat ke atas selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun selain daripada malaikat? Maka hukumnya adalah hukum makruh tanzih. Dan apa yang Nabi buat ini, Allahumma salli ini adalah khususiat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khas untuk Nabi sahaja. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mahu bermusafir, Nabi akan sebut, musafir ini sama ada musafir pegang ataupun selain daripadanya, Allahumma bika asul, wa bika ahul, wa bika asir. Ya Allah ya Tuhanku, denganmu lah aku ni minta tolong untuk menewaskan musuh. Wa bika ahul, dan denganmu jugalah aku minta tolong untuk elok daripada maksiat. Wa bika asir, dan dengan pertolongan daripada kamu jugalah aku berjalan. Aku berjalan kepada musuh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ghaza qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berperang Nabi sebut, Allahumma anta adudi, ya Allah ya Tuhanku, engkaulah tempat aku bergantung. Wa anta nasiri, engkaulah yang menyelamatkan aku, memenangkan aku atas musuh-musuh aku. Bika ahulu, denganmu lah aku minta untuk menewaskan musuh. Denganmu lah aku minta lindung daripada musuh, daripada maksiat. Wa bika asulu, dan dengan kamu jugalah dengan kamu jugalah aku minta tolong untuk menewaskan musuh. Wa bika auqatil, dan dengan kamu jugalah wahai Allah, dengan engkau lah wahai Allah aku berperang memerangi musuh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza qafala min ghazwin, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila pulang daripada peperangan, au hajin ataupun haji, au umratin ataupun umrah, yukabbiru ala kulli syaraf, Nabi akan bertakbir atas tiap-tiap tempat yang tinggi. Syaraf ni tempat tinggi, minal ardi salasat takbirat, 3 kali takbir. Thumma yaqulu, kemudian Nabi bersebut, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibuna taibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun. Sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, wahdahu la syarikalah, keadaannya itu tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamd, baginya lah kerajaan dan baginya lah kepujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Aibun, kembali. Taibun, bertaubat. Abidun, menyembah. Sajidun, sujud. Li rabbina hamidun, kepada Tuhan kami lah kami muji. Sadaqallahu wa'dah, Allah Ta'ala telah membenarkan janji-janjinya. Wa nasara 'abdah, Allah Ta'ala telah menyelamatkan hamba-Nya.
wa hazamal ahzaba wahdah, dan Allah Taala telah menghancurkan, mengalahkan pakatan tentera itu wahdah, berseorangan, tanpa pertolongan daripada anak Adam. Nah, Allah Taala menghancurkan puak-puak Ahzab ini tanpa ada campur tangan daripada tu, yakni kesan 100% daripada Allah Taala. Jadi maksud di sini aibun taibun tu maksudnya apa? Dia qaid semua dia bergantung semua itu dia li rabbina. Ditakdirkan li rabbina, yakni aibun, kembali kami kepada Tuhan kami. Taibun, taubatlah kami bertaubat kepada Tuhan kami. Abidun, kami menyembah bagi Tuhan kami. Sajidun, sujud juga, kami sujud kepada Tuhan kami. Gitu semuanya takdir li rabbina berlaku. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajabun qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk bulan Rajab, Nabi sebut, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati kami dalam bulan Rajab dan juga Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami kepada Ramadan. Jadi Ibn Rajab Al-Hambali sebut ini menjadi dalil bahawasanya sunat kita doa kepada Allah Taala agar Allah Taala memberi kita ini kekal hidup sehingga kepada zaman-zaman masa-masa yang mulia, supaya kita sampai kepada masa mulia itu kita sempat untuk buat perkara-perkara soleh. Kerana seorang mukmin itu tidaklah bertambah umurnya kecuali hanyalah kebaikan dalam pertambahan umurnya itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza sami'a al-muadzin qala mithla ma yaqul. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar muadzin azan lah, qala mithla ma yaqul, Nabi akan sebut seperti mana apa yang muadzin sebut, hatta idza balagha, sehingga dah sampai hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qala, Nabi akan sebut apabila Bilal sebut hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, Nabi akan jawab, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan daripada Allah. Jadi sebab apa? Sebab di sini hayya 'alas salat ini adalah seruan kepada solat. Hayya 'alal falah, seruan kepada kejayaan. Maka tidak ada daya dan tidak ada upaya. Kalau Allah Taala dah tolong kita, maka kita tak sampai kepada masjid, kita boleh nak jawab seruan yang paling agung, hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza sami'a al-muadzina yatashahhadu qala wa ana. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar muadzin baca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nabi sebut ana, aku juga. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza sami'a al-muadzina qala hayya 'alal falah. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar muadzin menyebut hayya 'alal falah, marilah menuju kepada kejayaan. Qala, Nabi akan sebut, Allahumma ja'alna muflihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini muflihin, orang yang berjaya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nadhara ila al-bait qala Allahumma zid baitaka hadha tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran wa mahabah. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat kepada Kaabah, menyebut Allahumma zid baitaka hadha tashrifa. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah bagi rumah kamu ini, yakni Kaabah ini kemuliaan, wa ta'ziman, keagungan, wa takriman, juga kelebihan, wa birran, dan juga kebaikan, wa mahabatan, dan kehebatan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhib. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat perkara yang Nabi suka, Nabi akan baca qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Ya, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya lah sempurnalah segala kebaikan tu. Wa idza ra'a ma yakrah, apabila Nabi melihat apa perkara yang Nabi benci, qala, Nabi akan sebut alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas tiap-tiap sesuatu, tiap-tiap keadaan. Rabbi a'udzubika min hali ahli nar. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada hali ahli nar, keadaan ahli-ahli neraka. Sebab apa bila tengok perkara yang Nabi benci, Nabi sebut begini, ahli nar ini? Kerana
musibah kita di atas dunia ini, di sisi ahli neraka masih dikira nikmat lagi. Masih dikira nikmat lagi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza sami'a sauta ar-ra'd was-sawa'iq. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar bunyi guruh dan juga kilat, Nabi sebut, qala Allahumma la taqtulna bighadabik. Ya Allah, ya Tuhanku, jangankanlah bunuh kami. Jangankanlah matikan kami ini dengan kebencianmu, dengan kemurkaanmu. Wala tuhlikna bi'adzabik. Jangan hancurkan kami dengan azab daripadamu. Wa'afina qabla dhalik. Ampunkanlah kami sebelum daripada demikian itu. Sebelum apa tu? Sebelum daripada berlaku guruh dan juga petir. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza sami'a ar-ra'da qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar bunyi guruh, qala, Nabi akan baca, subhana alladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdih. Maha suci yang bertasbih. Yang bertasbihlah oleh guruh bihamdih, kerana memujinya, kerana memuji Allah Ta'ala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-matara. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat ra'al matara, melihat hujan, Nabi akan baca, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, ya Tuhanku, turunkanlah hujan yang bermanfaat, bukan yang menenggelamkan, seperti mana taufan zaman Nabi Nuh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza sala as-sail qala ukhruju bina ila hadha al-wadi alladhi ja'alahu Allah tahuran fanatatahhara minhu wa nahmad Allah alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sala as-sail, terusan itu penuh dengan air, Nabi akan sebut ukhruju bina ila hadha al-wadi. Keluarlah kamu bersama dengan kami kepada lembah alladhi ja'alahu Allah tahura, yang Allah Ta'ala jadikannya itu suci. Jadikan terusan itu suci. Fanatatahhara minhu, lalu kami membersih diri dengannya. Wa nahmadallaha alaihi, dan memuji kepada Allah Ta'ala atas sebab Allah Ta'ala beri nikmat air banyak dalam terusan. Ini sunat juga kita buat. Bagi hujan yang pertama setiap tahun, kita mandi. Dan sunat buka baju, sunat buka bahagian yang tidak aurat. Buka, mandi tengah hujan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ishtadda ar-rihu syam'al qala Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma arsalta fiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kuatnya ishtadda, kuatnya rih, angin, asyam'al, daripada utara, Nabi akan sebut, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan kamu daripada kejahatan apa yang engkau utuskan padanya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ishtaddatir rih qala, apabila kuatnya angin, Nabi sebut, Allahumma ij'alha laqhan la aqima. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah laqhan, jadikanlah awan itu yang membawa bagi air yang banyak. La aqima, angin yang bawa air yang banyak, maknanya mari hujan. La aqima, bukan bawa air yang tidak banyak. Aqim itu ialah yang mandul lah, asalnya mandul. Maksudnya yang tidak ada air. Jangan buat mari angin saja, buat mari angin sekali dengan air. Laqah ni asalnya ialah daripada unta yang ada susu, unta yang hamil, unta yang ada isi. Aqim ini pula asalnya maksudnya ialah binatang yang mandul. Ai hamilan lil ma'i kal laqhati minal ibil, kal laqhati minal ibil, yakni yang mengandungi air seperti mana laqhah, seperti mana unta-unta yang ada susu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza asafatir rihu qala, apabila bertiup kuat angin, Nabi sebut, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih.
Apabila angin bertiup kuat, Nabi sebut, Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta daripadamu kebaikannya kebaikan angin. Wa khaira ma fiha, dan kebaikan apa yang terkandung dalam angin. Wa khaira ma ursilat bihi, dan juga kebaikan yang diutuskan dengannya, dengan angin itu. Wa a'udzubika min syarriha, dan juga aku mohon perlindungan daripada kejahatannya, kejahatan angin. Wa syarri ma fiha, dan juga dengan apa yang kejahatan yang terkandung dalam hujan, dalam angin itu. Wa syarri ma ursilat fihi, dan kejahatan yang diutuskan dengannya. Wa rawathu Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidatina Aisyah meriwayatkan. Wa rawa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hajat rih, apabila bertiup kuat angin, istaqbalaha bi wajhi, Nabi akan menghadapkannya dengan mukanya. Nabi akan letak muka di depan angin. Wajatha ala rukbatai, dan Nabi akan berdiri dengan melututlah. Wa madda yadayhi, dan mengangkat tangan. Wa qala, Nabi sebut, Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi ar-rih wa khaira ma ursilat bih. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan angin ini. Wa khaira ma ursilat bih, dan kebaikan apa yang diutuskan dengannya. Sebab apa Nabi berlutut segitu semua? Kerana tawaduk, takut jatuh balik kepada umatnya ketika itu. Wa a'udzubika min syarriha, aku berlindung denganmu daripada kejahatannya. Wa syarri ma ursilat bih, dan juga kejahatan yang diutuskan dengannya. Allahumma ja'alha rahmah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah angin itu rahmat. Wala taj'alha azaba. Janganlah kamu jadikannya azab. Allahumma ja'alha riyaha. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah ianya riyaha. Angin yang kuat itu riyaha, angin yang membawa kebaikan. Sebab dalam Quran biasanya riyah itu angin yang baik. Wala taj'alha riha. Dan janganlah jadikan angin itu angin yang membawa balik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-hilal qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memandang kepada hilal, kepada bulan sabit, kepada anak bulan, Nabi akan sebut, qala hilala khairin wa rushdin, amantu billadhi khalaqaka. Anak bulan yang baik, khair yang berkat, wa rushdin yang penuh dengan kebaikan. Amantu billadhi khalaqaka. Ya, aku beriman dengan yang maha menciptakan bagi kamu. Salasan 3 kali. Thumma yaqulu, kemudian Nabi menyebut, alhamdulillahilladzi dhahaba bi syahri kadza wa jaa bi syahri kadza. Segala puji bagi Allah yang telah melalukan, telah berlangsungnya satu bulan yang lalu, wajah bi syahri kadza, dan juga telah mendatangkan dengan bulan yang baru. Kadza tu kita tengoklah, contohnya sekarang Rabiul Awal, kita baca alhamdulillahilladzi dhahaba bi syahri Safar. Sebab sebelum Rabiul Awal itu Safar, kita telah berlalu. Wajah, dan datang atau mendatangkan dengan bulan Rabiul Awal. Wajah bi syahri Rabiul Awal. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-hilala qala. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada anak bulan, Nabi sebut, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ahillahu alaina, keluarkan dia ke atas kami itu dengan berkat. Bil yumni, berkat, wal imani, dengan beriman kepada Allah, wassalamah, dan keselamatan, wal Islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhan aku dan Tuhan kamu adalah Allah. Kerana apa sebut gitu? Kerana ahli jahiliyah ketika zaman itu ada yang menyembah bagi ngebulang. Wa fi riwayat, dalam riwayat, bil amni badalal yumni. Dekat yumni tu tukar jadi amni. Riwayat lain. Wa kana akhiru kalamihi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah akhir kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, as-salah, as-salah. Solat. Maksudnya jagalah solat. Jagalah buat dalam waktunya. Ittaqullaha fima malakat aymanukum. Bertakwalah kepada Allah pada sesiapa yang berada di bawah tanggungan. Yakni hamba-hambalah. Berlembut-lembutlah dengan mereka. Suruhlah semayang.
Semua benda itu nak tunjuk kata orang yang di bawah, orang yang menanggung. Zaman sekarang tak ada hamba. Maka merujuk kepada orang-orang yang jadi wali. Ayah, abang, adik-adik lelaki, toki yang ada jaga cucu. Kena pesan. Wa kana akhiru ma takallama bihi sallallahu alaihi wasallam an qala. Dan adalah perkataan yang terakhir yang Nabi sebut adalah qatalallahu al-yahuda wan nasara. Allah Taala, semoga Allah Taala membunuh Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Mereka beribadat, mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka itu masjid. Yang ini tempat bagi sujud. Jadi bagaimana pula masjid-masjid yang ada makam di dalamnya? Jadi bezanya kita dengan orang Nasara, orang Yahudi Nasara. Orang Yahudi Nasara ini mereka beribadat dalam sebuah kubur Nabi. Serta menganggap orang yang ada dalam kubur itu memberi manfaat dan memberi mudarat. Adapun kita orang Islam tidak sebegitu. Kita menganggap Allah Ta'ala yang memberi mudarat. Kita menganggap Allah Ta'ala yang memberi manfaat. Tidak ada seorang itu mengaku bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan, kecuali dia tahu perkara manfaat, perkara mudarat Allah Ta'ala buat. Jadi, kita berbeza dengan Wahabi, berbeza dengan Salafi yang mengharamkan secara mutlak semayang dalam masjid yang ada kubur. Itu silap. La yabqayanna dinani bi ardil Arab. Tidak kekal lah. Tidak akan ada dua agama di dalam negara Arab. Wa kana akhiru ma takallama bihi sallallahu alaihi wasallam jalal rabbi ar-rafi' faqad ballaghtu. Dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir keluar, jalal rabbi ar-rafi', keagungan Tuhanku yang maha tinggi. Faqad ballaghtu, aku telah menyampaikan semua yang Allah Taala suruh. Tsumma qada sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat berangkat bertemu dengan Ar-Rafi' al-A'la. Sekejap ambil air dulu. Kita sambung lagi. Sebab baru setengah jam baru. Baik, kita sambung. Qala al-faslu tsalits. Pasal yang ketiga, fi 313 haditsan min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Pasal yang ketiga pada 313 hadis. Min jawami'i kalimihi, daripada jawami' kalim. Jawami' kalim ni apa jawami' kalim? Jawami' kalim ini lafaz yang sedikit, kalimah yang sedikit yang membawa makna yang banyak.
Yang membawa makna yang banyak. Tetapi makna itu didapat tanpa perlu kepada berfikir yang panjang. Ini diisi orang Arab lah. Diisi orang Melayu kita memang kena fikir panjang sebab bahasa yang disebut ni bahasa Arab. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran kita pun jawami'ul kalim. Lafaz yang sedikit makna banyak. Wa ya ala adadir rusulil kiram. Dan ianya yakni hiya itu balik kepada jawami' kalim itu di atas bilangan rasul-rasul yang al-kiram. Rasul-rasul yang mulia. Salawatullahi wa salamuhu alaihim. Jadi hadis ini, hadis yang menyebut 313 ini, hadis Sunan Ahmad. Kalam yang masyhur. Tetapi kita perlu ingat juga dalam 313 ini ada bukan hadis. Tapi kalam yang masyhur, masal al-Arab ada juga. Masal al-Arab ni macam peribahasa lah. Wa ahli badrin syumusil Islam. Dan juga bilangan 313 itu juga bilangan ahli badar. Syumusil Islam. Matahari agama. Ikhtartuha minas syifa lil qadhi Iyad. Aku memilihnya daripada syifa qadhi Iyad. Wal mawahib ladunniyah. Dan juga daripada kitab mawahib ladunniyah. Lil allamah al-Qustullani. Imam al-Qustullani. Kilahu wal jami' as-saghir. Al-jami' as-saghir. والدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة كلاهما للحافظ السيوطي. Dan juga daripada Jami' Suyuti, Jami' Saghir dan juga Durrar Muntathirah, kedua-duanya bagi Hafiz As-Suyuti. Wa kunuzil haqaiq wa tabaqatil awliya kilahuma lil 'allamatil Munawi. Kunuzul haqaiq dan juga tabaqat awliya, kedua-duanya bagi al-'allamah al-Munawi. Wa minal ma'lumi 'inda an-nasi kaffatan. Dan seperti yang diketahui diisi manusia secara umumnya, muwafiqin wa mukhalifin, yang bersepakat dengan kita dalam agama dan juga akidah, wa mukhalifin, ataupun orang yang bersalahan, yang bertentangan dengan kita dari sudut agama dan akidah, muslimin wa ghaira muslimin, orang Islam ataupun orang tidak Islam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afsahun nasi 'ala al-islam. Bahawasanya Nabi SAW adalah sepasih-pasih manusia alal itlaq, secara mutlak. Tidak ada yang boleh menafikan, walaupun akidah dia tidak berimbang, bahawasanya Nabi SAW adalah Nabi. Walam yukhalif fi dhalika ahadun. Dan tidak adalah orang yang yukhalif, yang bersalahan pada demikian itu seorang. Wahakaha murattabatan alal huruf. Dan ambillah ianya ini murattabatan alal huruf, tersusun dengan huruf. Harful hamzah, huruf hamzah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utitu jawami al-kalim. Aku diberikan jawami al-kalim. Jawami al-kalim ini kalam yang pendek tetapi makna yang banyak, ataupun Nabi juga boleh banyak bertutur dengan bahasa dan logat yang lain. Ittaqillaha fima ta'lam. Yang keduanya jawami kali ini, ittaqillaha fima ta'lam. Bertakwalah kepada Allah pada apa yang kamu tahu. Maksudnya apa? Maksudnya setelah daripada kamu belajar, jauhilah larangan dan juga amalkan suruhan yang kamu tahu. Jadi bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan biar letakkan dalam ilmu kita itu yang penting sekali, beramal dengan ilmu tu. Ittaqillah fi usrika wa yusrik. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala pada susahmu dan juga pada senangmu. Susah senang kita kena bersama dengan Allah Ta'ala. Ittaqu mawadhi'at tuham. Jaga-jagalah kamu dengan tempat yang kena tuhmah. Macam mana? Contohnya, orang-orang kita ni, perkara-perkara yang menjadi buah mulut masyarakat yang tidak baik, maka kita kena elokkan. Terutamanya orang agama lah. Biar orang tidak ada modal untuk kutuk kita. Bahkan Sayyidina Syekh Ustaz Hanafiah Al-Bandani ada sebut, kena jaga usia muda kita supaya manaqib kita ini tidak masuk dalam manaqib kita
dalam biodata kita, orang kenal kita ni ada perkara-perkara yang tidak baik pada diri kita. Jadi macam mana? Kena jaga pada usia muda. Atammukum aqla asyaddukum lillahi khaufa. Orang yang paling sempurna akal di kalangan kamu adalah orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Ijtanibul khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Jauhkanlah kamu daripada muskir. Setiap daripada al-khamr. Al-khamr ini kullu muskir. Setiap daripada perkara yang mabukkan. Fa innaha miftahu kulli syarr. Sesungguhnya ianya adalah pintu kepada semua kejahatan. Al-ajlu ala qadrin nasab. Pahala itu di atas ikut kadar kesusahan. Tapi kita boleh tengok dalam kitab Alfiyah, Qawaid Al-Fiqhiyah yang disyarahkan dan dihasyiahkan oleh Syekh Yasin Al-Padani, ada beberapa perkara yang mana tidak mengikut kaedah ini, tidak mengikut hadis ini. Maksudnya walaupun perkara itu perkara senang, kalau kita buat senang dah susah, senang ni lebih banyak lagi pahala daripada susah. Salah satunya ialah 2 rakaat sebelum daripada subuh. 2 rakaat sebelum daripada subuh supaya sunat itu lebih aula pendek. Kalau buat panjang, tidak aula. Yang pendek lebih banyak pahala daripada panjang. Gitu. Ajmilu fi talabid dunya. Cantikkan oleh kamu pada menuntut akan dunia, menuntut bagi dunia. Jadi percomelkan. Macam kita minta dalam doa tu, kita minta utamakan ukhrawi kita. Kalau nak minta zuriat yang baik. Kalau nak minta harta yang banyak, harta banyak yang berkat. Kalau nak minta bini yang baik, bini yang boleh bawa kita kepada akhirat. Itu bijak kita pada minta dunia. Bukan minta dunia, ya Allah beri aku isteri, ya Allah beri aku kitab. Kitab pun boleh jadi dunia yang terkutuk. Apabila perkara-perkara itu tidak digunakan untuk jalan Allah Ta'ala. Fa inna kullan muyassarun lima kutiba lahu minha. Setiap daripada seorang itu dimudahkan dengan apa yang ditakdirkan padanya. Kalau orang itu ditakdirkan untuk menjadi ahli taat, maka dia mudah untuk dimudahkan oleh Allah Ta'ala, dilorongkan kepada jalan taat. Tetapi ada orang yang mana payah dia nak buat taat, mudah nak buat maksiat, bermakna Allah Ta'ala telah mentakdirkan dia untuk jadi ahli maksiat. Selama mana kita hidup ini, kita ada pilihan. Maka pilihlah yang baik supaya kita ini hidup dalam keadaan yang baik. InsyaAllah Allah Ta'ala nak lorong kita dalam perkara yang baik. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu, yang ihsan di sini maksud tasawuf. Bahawasanya menyembah Allah Ta'ala itu seumpama kamu melihatnya. Musyahadah maqam musyahadah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak melihatnya, maka dia melihat kamu. Maqam muraqabah. Ikhtilafu ummati rahmah. Khilaf umat aku itu rahmat. Ini panjanglah syarahannya. Panjang. Duk bobang ikhtilaf yang mana yang muktabar sebenarnya sehinggalah habis. Kita tambah panjang. Ukhzun lisanak. Jaga oleh kamu akan lidah kamu daripada perkara yang tidak baik. Illa min khair, kecuali pada perkara yang baik. Seperti baca Quran, zikir pada Allah Ta'ala, muzakarah, menyuruh kepada makruf. Selain daripada perkara baik, diam. Akhlisil amal, yujzika minhul qalil. Ikhlaskan kamu pada amalan, yujzika minhul qalil. Memadai bagi kamu ibadat yang sedikit itu. Ibadat yang sedikit yang ikhlas lebih baik daripada ibadat yang banyak yang tidak ikhlas. Gitu. Adil amanata ila man tamanaka. Tunaikan amanah kepada orang yang mempercayai kamu. Orang yang percaya kepada kita, tunai amanah dengan baik. Wala takhun man khanak. Tetapi janganlah kamu balas jahat terhadap orang yang mengkhianati kamu. Faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma i'tada alaikum. Ayat Quran ini ramai menjadi dalil bahawasanya kita ni boleh balas macam ke orang tu buat jahat kepada kita. Tetapi kita lupa di sana ada juga ayat Quran.
idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah. Lawanlah dengan apa yang baik itu. Kalau kita kena buat jahat, orang buat jahat kita lawan dengan perkara baik. Supaya dengan perkara baik yang kita buat itu, insya-Allah menyebabkan ada hidayah sampai kepada kita. Sampai kepada dia dan dia pun jadi baik dengan sebab kebaikan kita. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Ta'ala mendidik aku. Tuhanku mendidik aku fa ahsana ta'dibi, maka baiklah didikan terhadap aku. Idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid din. Jika Allah Ta'ala menghendaki bagi hamba itu kebaikan, apa saja kebaikan, faqahahu fid din, Allah Ta'ala akan memberi faqih kepadanya pada dalam agama. Allah Ta'ala akan memberi faham, memberi dia ni jadi alim dalam agama. Jadi nak jadi alim ni kena ada hubungan antara guru dan pelajar. Wa zahadahu fid dunya, dan akan menjadikan dirinya itu zuhud, mengambil sekadar perlu saja. Bukan. Zuhud ni maksudnya hatinya itu berpaling daripada dunia. Kalau ambil perkara perlu itu qanaah. Wa basarahu uyubah, dan diberi penglihatan yang jelas pada aib. Kita nak gitulah. Kita nak gitu. Idza asa'ta fa ahsin. Apabila kamu buat dosa, fa ahsin, maka buatlah baik. Supaya dengan kebaikan itu, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Idza lam tasna'i fasna' ma syi'ta. Kalau tak malu, buatlah apa saja. Kau ni semangat. Idza nazala al-qada'u 'amiyal basar. Apabila turun qada', 'amiyal basar. Amiyal basar, butalah penglihatan. Ini diguna pada apa ni? Gini. Ini masuk ini adalah perkataan Ibnu Abbas. Kerana ada satu ketika Ibnu Abbas ini dia cerita tentang hudhud, burung belata. Jadi burung hudhud ini dia boleh nampak, bumi ni, macam kaca, tahu kat mana ada air, jauh mana ada air. Lalu Nafi' bin Al-Azraq pun sebut, berhenti Ibn Abbas berhenti. Bagaimana kamu boleh kata hudhud ni nampak air di bawah bumi, di dalam tanah, sedangkan dia ni boleh terperangkap dalam jerat di atas tanah? Lalu Ibn Abbas sebut, idza nazala al-qada'u 'amiyal basar. Apabila turunlah ketentuan, butalah penglihatan. Tak nampak dah jerat depan, nampak ke air, berat kena jerat. Gitu. Seseorang itu tidak mampu lihat manfaat dan mudarat daripada ketentuan. Air atas bumi nampak, air dalam bumi nampak, jerat ada atas bumi tak nampak. Tu asal usulnya. Irhamu turhamu. Berkasih sayanglah, nescaya kasihilah kamu orang yang di bumi, nescaya kamu akan disayangi oleh Allah Ta'ala, oleh malaikat dan juga penduduk bumi. Izhar fid dunya yuhibbakallah. Berpalinglah kamu, bagi hati kamu daripada dunia, yuhibbakallah, Allah Ta'ala akan mencintai kamu. Wazhar fima fi aidin nas, dan juga berpalinglah daripada apa yang terkandung pada tangan-tangan manusia. Yuhibbakan nas, manusia akan mencintai kamu. Ista'inu 'alal hajati bil kitman. Mintalah pertolongan dengan Allah untuk menunaikan urusan dengan merahsiakan. Fa inna kulladhi ni'matin mahsud. Kerana setiap bagi empunya nikmat itu ada orang berdeki. Zaman kita sekarang ni duduk cerita perancangan kita. Dulu kita minta Allah Ta'ala kuburkan apa semua dalam, duduk berdoa dalam Facebook, dalam Twitter. Perkara itu ada pro dan kontra lah. Pro dan kontra. Sebab takut-takut ada orang berdeki kepada kita.
Dia, oh gini perancangan dia, oh gini perancangan dia, dia pun deki di sihir kita ke, disantau kita ke. Orang Melayu kan? Orang Melayu. Ista'inu ala kulli san'atin bi ahliha. Minta tolonglah. Minta tolonglah pada setiap kepakaran itu dengan ahlinya. Kalaulah dia tu kita nak tahu kepakaran tentang kayu, cari tukang kayu, jangan cari tukang besi. Istafti qalbak wa in aftaka an-nasu wa aftauk. Mintalah fatwa daripada hatimu. Wa in aftaka an-nas, walaupun telah memberi fatwa kepada kamu oleh manusia. Wa aftauka. Apa maksud wa aftauka? Ya, walaupun orang yang memberi fatwa itu memberi fatwa kepada kamu itu dengan khilafnya. Ini bukan pada perkara yang halal dan haram, tetapi perkara yang baik dan buruk. Perkara yang baik dan lebih baik. Perkara yang baik dan buruk memang kita kena tinggal perkara buruk. Sekarang ni bertembung antara perkara baik dan lebih baik. Kita tidak tahu yang mana perkara yang lebih baik. Maka kita kena minta tengok hati kita, muyul pada hati kita. Aslim taslam. Masuk Islam lah, nescaya kamu akan selamat. Ismah yusmah lak. Ismah ini bertoleransi. Yusmah lak, Allah akan bertoleransi dengan kamu. Orang kata, muak mudah kira, Allah Ta'ala awak mudah kira kamu. Gitu. Ashabi kan nujum. Sahabat-sahabat aku ini umpama bintang-bintang. Fabi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Dengan mana-mana yang kamu ikut, iqtadaitum. Dengan mana-mana mereka itu yang kamu ikut, ihtadaitum, kamu akan diberi hidayah. Ajalul asya'i uqubah al-baghi. Yang paling cepat balasan atas kamu ialah al-baghi, melampaui batas. Al-baghi juga diterjemahkan sebagai zina. A'da aduwik nafsuka allati baina jambaik. Musuh yang paling memusuhimu itu ialah nafsumu yang duduk di antara dua lambungmu. Itu musuh paling ketat kita. A'zamun nasi khataya aktsaruhum khawdan fil batil. Orang yang paling banyak kesilapan di kalangan manusia ialah orang yang paling banyak bercakap. Orang yang paling banyak bercakap dalam kebatilan. A'zamul khataya al-lisanul kadhub. Sebesar-besar kejahatan ialah lidah yang banyak menipu. A'mal ama ad-dalalatu ba'dal huda. Buta yang paling berat, kesesatan selepas mendapat hidayah. Yang ni orang kafir kufur selepas daripada Islam. I'mal liwajhin wahid yakfikal wujuha kullaha. Beramallah kerana zat yang satu. Yakfikal wujuha kullaha. Dia akan mencukupkan kamu segala keperluan bagi kamu. Yang ni ikhlaslah diri pada Allah Ta'ala akan mencukupkan segala kelengkapan. Afdalul a'mali, sebaik-baik amalan, sururun tudkhiluhu ala muslim. Kegembiraan yang kamu masukkannya ke dalam diri manusia. Afdalul a'mali al-ilmu billahi ta'ala. Sebaik-baik amalan itu adalah ilmu kepada Allah Ta'ala. Al-ilmu billah, yakni marifat bagi Allah Ta'ala. Mengetahui bagi Allah Ta'ala. Ilmu tauhid. Afdalul jihadi an tujahida nafsaka wa hawak. Sebaik-baik jihad itu adalah kamu berjihad dengan nafsu kamu dan hawa kamu. Iftadahu fastalahu. Mereka memburukkan fastalahu. Lalu mereka meletakkan istilah supaya nampak baik. Ini adalah masal. Bukan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan hadis. Afdaluddin al-wara'. Sebaik-baik agama ialah al-wara', keluar daripada segala perkara syubhat. Afdalus sadaqah juhdul muqil. Sebaik-baik sedekah itu adalah juhdul muqil, usaha orang yang sedikit, orang yang ada sedikit rezeki. Wabda biman ta'ul. Dan mulakanlah dengan apa yang di bawah tanggungan kamu. Yang ni maksudnya baik untuk sedekah. Afdalun nasi atqahum lillahi wa awsaluhum lirrahim. Sebaik-baik manusia itu ialah orang yang bertakwa kepada Allah dan juga orang yang paling menyambung bagi silaturahim. Menyambung silaturahim ini putus kita sambung, bukan mengeratkan. Aflaha man rizqa lubba. Beruntunglah orang yang direzekikan lubba, akal yang bijak. Kita berhenti setakat tu saja.
Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada, tak boleh tanya. Tak ada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Doakan kesihatan saya. Dan juga saya dah ingat sama dah sebut. Sidang penonton, siapa-siapa ada duit lebih-lebih, bolehlah sumbang kepada ilmu kita ni, Uniza, untuk lebih melancarkan orang panggil perjalanan persatuan lah. Sebab kadang-kadang duit dah boleh, duit payah semua. Maka semangat-semangat daripada tuan-puan muslimin dan muslimat yang ada duit lebih-lebih, beri 5 riyal, beri 1 riyal ke, tak boleh beri sikit, beri banyak, dia boleh beri lah kepada admin untuk beri sumbangan tu, insya-Allah taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Bulan Rabiul Awal, perbanyakkanlah selawat. Doakan untuk saya banyak-banyak supaya saya mendapat jadi alim, dapat belajar lebih lama. Belajar sampai ke mati lah, kita nak belajar sampai ke mati, dan juga diberi dunia di tangan bukan di hati, biiznillah taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi